apa yang perlu tahu dekat technical DM15 ni, saya belum bagi nama lagi, tapi siang tadi saya dah dapat ilham nama dia. Saya panggil dia Midnight Gold. Sebelum ni saya panggil Combat. Macam tak sedap pula, so saya panggil dia Midnight Gold. Okay. Midnight Gold ni, sebabnya Midnight Gold adalah sebab kita trade malam. Alright. Walaupun belum sampai midnight, tapi kita akan gunakan Midnight Gold sebagai nama dia lah. Alright. Apa setup DM15 ni? Okay. Siapa yang belum pernah setup indikator? Okay. Ada 3 indikator yang saya guna dekat sini. Yang pertama adalah Bollinger Band. Bollinger Band adalah standard je saya pakai. Tak payah tukar apa-apa. Masukkan je terus okey. Right. Kemudian saya gunakan RSI. RSI ini setting dia. So mana yang belum pernah set RSI ikut setting ini, tolong set sekarang. Abang saya screenshot je. Boleh screenshot juga. Level dia tukar kepada 10 dan 90. Color tu terpulang pada masing-masing. Okey, tukar level 10 dan 90. Okey, yang itu adalah untuk RSI. Lepas tu saya ada satu lagi iaitu stochastic oscillator. Setting dia macam ni. Tukar kepada 9, 3, 5. Okey, dah. Dia punya level pun sama juga, 10 dan 90. Color tu korang ikut suka hati lah. Right, so kita dah set kita punya indicator. Ada RSI, ada stochastic, ada Bollinger Band. Okey, boleh? So indikator dah semua dah pasang. Alright, sekarang adalah untuk kita tentukan macam mana dia punya setup. Okey. Yang pertamanya adalah, okey, dia mestilah bermula pada seawal pukul 9 malam. 9 malam, kalau ikutkan sebenarnya candle 16 hours. Kalau korang tengok dekat skrin saya ni, candle 16 hours dekat sini. Cuma saya tak nak pakai candle 16 hours ni sebab kemungkinan ada broker dia punya server punya time tu berbeza. Korang boleh check korang punya server broker, kadang-kadang dia ada GMT 5, ada GMT 3, so tak sama. 16 hours dia mungkin 10. So saya ikut saya punya time dekat Fullerton 16 hours tu adalah pada pukul 9 malam. So kalau andai kata nanti dia berubah pada pukul 10, 16 hours itu pukul 10, dan saya akan tengok pukul 10 lah. Right? So begitulah cara dia. Okay. So kalau di Fullerton, kita candle 16 hours. 16 hours ataupun waktu sekarang ni pukul 9 lah. Okay, yang itu pertama. Dia akan bermula start daripada pukul 9. So daripada situ kita akan monitor setup. Okay. Kalau dia keluar dan muncul selain daripada sebelum 16 hours ataupun sebelum pukul 9, jangan peduli. Biarkan je. Yang keduanya adalah saya nak tengok satu candle terkeluar daripada BB. Di Bollinger Band. Bollinger Band. Candlestick tu tertonjol keluar. Sama ada dekat atas ataupun dekat bawah. Okey. Itu syarat pertama dia. Syarat kedua. Syarat yang pertama mestilah pukul 9 dan ke atas. Syarat yang kedua adalah candlestick tu tutup di luar BB. Sama ada di atas ataupun di bawah. Yang ketiga adalah mesti ada shadow terbentuk di luar BB. Shadow. Shadow tu dia bukan shadow pendek-pendek. Dia mestilah shadow yang panjang. Shadow yang panjang. Shadow yang panjang. Okay. Yang keempat, tak wajib tapi kalau boleh dapatkan. Yang ini gunanya indikator kat bawah ni. RSI stochastic ni. Okay. Indikator tu kalau candlestick tu tutup dekat bawah BB dan ada shadow dekat bawah BB, line yang 3 ni pun mesti duduk dekat bawah 10. Dan itu setup yang paling cun sekali. Alright, sama juga keadaan dia kalau ada candlestick tutup dekat atas dan shadow dekat atas, yang line 3 RSI stochastic ni pun mesti duduk dekat atas 90. Alright, dan itu adalah orang kata syarat wajib
untuk entry. Alright. Oh, maksudnya kalau below 10 dia oversold, so kita buy lah kan? Yes. Kalau bawah 10 kita consider dia sebagai oversold dan kita Kalau akan buy. lebih Kalau daripada duduk atas 90, 90 overbought dan kita akan sell. Okay. Dalam keadaan sekarang ni, apa yang kita kena buat? tunggulah dia terkeluar. Tak boleh buat apa-apa Boleh buat sebab Sebab dia tak ada setup, tak ada setup. Kita ada shadow, cuma satu syarat nombor 2 tadi tu tak ada, iaitu candlestick yang dulu keluar. Tak ada, belum ada. terlepas. So insyaAllah kita tunggu, mungkin ada news 10 lagi mungkin dia akan buat move. Okay, so kita tunggu dulu, sabar. Kalau keluar macam ni boleh entry tapi nanti berisiko takut dia hanyut ke bawah lagi. Okay. Sebelum kita tengok setup untuk hari ni, saya nak revisit dulu entry pada belah semalam. Okay, so kita tengok satu-satu syarat. Syarat yang pertama adalah 9 malam ke atas ataupun candlestick 16 hours dan ke atas. So ini semalam punya. So kita akan cari 16 hours yang ke atas. So 16 hours bermula kat sini. Dekat sini. Okay. Dia tak ada setup kat sini. Dekat sini baru dia ada setup. 17 hours. 17 hours dia ada setup dekat sini. Tapi dia belum cukup syarat, iaitu shadow lepas candlestick yang kedua tu dia kena ada shadow. Yang ni tak ada. Okey, yang dekat sini ada. So dia ambil masa daripada sini ke sini untuk membentuk dia punya complete setup. Okey, saya highlight kat situ. So candlestick duduk dekat luar, dulu macam ni, lepas tu ada shadow panjang macam ni. Dekat sini baru confirmation tu berlaku. So that's why dalam group RSI stochastic semalam, saya kata okey dah boleh buy. Bila saya cakap dah boleh buy tu, dia dekat area sini . Okey, dah dekat area sini. Okey, dan kebetulan juga pada waktu itu, kita punya RSI stochastic pun dah nak masuk dekat situ. Okey. Cumanya dia masuk pada dekat price ni. Kalau tengok RSI stochastic tu dia duduk dekat oversold punya level kat bawah ni. So terpaksa menahan sikit lah floating. Okay, kalau entry daripada sini ataupun pada atas ni, so saya entry semalam dekat sini. So tahanlah sikit dalam 43 pip macam tu, tapi itu memberi kesempatan saya untuk layer. Ada 5-6 layer saya layer. So adalah kesempatan untuk saya layer untuk dia sampai ke bawah tu dan kemudian dia naik. Alright. Ya, jangan cuma dia tak naik seperti apa yang dilakukan seperti biasa. Sebab kemungkinan market semalam teruk sangat. Support ni tak semestinya dia sentiasa akan jadi support. Dia boleh jadi support tapi lepas tu nanti dipecahkan. Kat sini support. Mungkin dia akan cocok bawah ni lepas dia turun. Selalunya macam tu. So that's why saya cakap tunggu setup lengkap dulu. Kadang-kadang dia cocok bagi shadow dekat sini. Tapi kita tak nak tunggu setup yang lagi cantik. Lepas tu kita pun entry dengan confident. Lepas tu dia bantai patah balik, dia cocok, rupanya dia pergi dekat bawah lagi. Sekejap kita tengok ada lagi kat bawah. Ada, mesti ada lagi kat bawah. Kalau kita tengok kat sini, ada lagi bawah ni. Ni lagi bawah. So kalau kita nak cerita ataupun bincang pasal possibilities of entry, kita kena tengok macam saya cakap sebelum-sebelum ni dalam live mana-mana pun. Saya cakap sebelum kita entry, setup pun macam mana sekalipun, kita kena tahu dekat mana kita nak exit. So kalau andai kata kita entry dekat sini, dekat mana kita nak exit? Mungkin kita letak stop loss bawah ni ataupun cut loss kat bawah ni. Ataupun mungkin kita layer sampai dekat sini, lepas tu nanti kita cari manual cut loss kat bawah ni. Tapi korang kena tahu jarak dekat sini sampai dekat paling bawah ni berapa. Kalau dia punya jarak tu terlampau jauh, kalau macam ni dalam 94 pip, korang rasa korang boleh bertahan? Kalau boleh bertahan, silakan. Kalau tak mampu bertahan, cari entry point yang paling kurang risiko, iaitu dekat option nombor 2. So dalam ni kita ada 2 option sebenarnya kalau untuk buy. Yang pertama dekat sini, yang kedua dekat sini. So pilihlah mana satu korang sesuai dengan korang punya modal.
ataupun risiko masing-masing. Right? Dua-dua ni ada possible untuk dia renjut balik ni ke atas. Right? So kita mark siap-siap. Kita tengok apa yang dia dapat. So selalunya yang dekat sini, yang jenis support nipis-nipis macam ni, dia akan tembus. So kita akan tunggu dia ke bawah lagi lah. So apa-apa hal kita tengok setup kita dulu. Tengok. Tengok. News dah gila. Baru lambat lagi 3 minggu baru. Ini dah gila lah. Tengok dia buat gila dia kan. So tiap-tiap minggu kerja kita adalah, ataupun tiap-tiap malam kerja kita melayan kerenah dia macam ni lah. So benda macam ni yang korang, News biasa sejam kan sebab ada orang tanya. biasa news ni lama tak? News ni tak lama. Cuma efek dia tu mungkin ada yang sekejap, ada yang lambat. So tengoklah pada keadaan. Tapi kalau kalau pengalaman saya sejam lah bang. Tengok keadaan. Ada yang berterusan. Kalau impact betul-betul sampai big impact lah. Tapi nampak gaya macam nak tembus ke bawah. Nak tembus ni. Okey. Sekarang dia tengah cucuk support tu. Nampak gaya macam nak tembus. Biarkan je. Biar dia tembus. Jangan dilawan. Kita tunggu kat bawah nanti. Tu. Okey. Dia kadang-kadang memang macam nak gugur jantung break goal ni. Dia punya bergerak tu. So dia akan masuk dekat zone option nombor 2 tu. Dekat situ nanti baru kita cari entry buy. Salah time frame pula tengok dia. Okey, dia tengah buat tengah buat time frame patutlah. Boleh je macam ni. Okey. Drop. Tak apa. Lagi drop bawah lagi bagus. Kita buy lagi murah. Okey. Pergi. Tak ada masalah. Sebab kita punya syarat belum komplit lagi. So bagi dia komplit. Andai kata kita masuk buy pun sekalipun pada waktu ketika ni. Sekejap saya nak betulkan marking ni. Saya nak marking dengan shadow sekali. Sampai bawah supaya senang kita nak monitor. Okey. Itu zone buy kita. Siapa hold zone dia sendiri. Dia nak buat tadi water ni. So, tunggu je. Okey, yang ini kita boleh delete dulu. Nanti boleh buat baru. Sebab dia dah so buat. kalau korang tengok dekat H4 pun tengok ada possibilities dia nak pergi ke bawah ni. So tunggu. Baru cakap dia dah pergi. Harem punya gol. So dia dah tembus kita punya zone nombor 2. Okey, dia masih berada kat zone nombor 2. Tapi dia ada potensi untuk pergi ke zone yang bawah tu tadi. So jangan lawan masa ni. Biarkan je dia buat perangai dia. So kita nak adakan setup. Kita nak bagi dia complete setup. So sekarang dia berada dekat zone kat sini dekat H4. Alright. So anytime je sekarang korang boleh buy sebenarnya. Alright. So risiko agak tinggi juga risiko. Kalau nak tengok dekat support bawah ni. Tak apa, tunggu lagi. Kita tak nak pakai ni zone ni lagi. Delete. Kita fokus pada zone di H4. 1773. 1773 Final defense. Final defense. Boleh juga, tak ada masalah. Kalau pecah juga defense yang ketiga ni,
sekitar price 1770 lah kita panggil. Itu last defense lah untuk buy. Tapi jauh lah sekarang daripada price sekarang dalam berapa tu? Oh, boleh tahan juga lagi 130 pips saja. Ada petanda yang kita boleh entry malam ni. InsyaAllah. 8 minit lagi. Oh, jangan countdown. Rasa seram pula. Nah, tengok result. Tapi M50 tu dia dah buat shadow Dan kalau kita tengok dekat situ RSI stochastic pun dah menjulur ke bawah. Walaupun dia tak complete lagi, tapi saya yakin yang bila complete je candle yang ini, yang itu pun automatik akan duduk dekat bawah. Oh, kejamnya gold. 50 pips napas macam tu ya. Kalau masuk dekat sini tadi tak cukup syarat. Betul. Kan? Takut kena game pula. Kena game je semalam. Itulah equity besar tak apa. Ini kita datang kurang $100. Boleh je. Nak masuk tapi tak syok lah. Kalau ikutkan M5 kan. Goal kan? Goal ni goal digger. Kita kena spend banyak sikit. Dia kena layan macam goal digger punya perangai. Buka panel, order panel siap-siap. Okay. Goal ni tak payah nak buat besar-besar kalau 100 USD. Bubuh 0.01 je. Setup tu dah lengkap Cuma saya nak tahu dulu result news dulu. Bila saya dia ni. Oh, hijau. Hijau lah. Better than expected. Hijau. Okay. Dia agak berisiko kalau kita nak masuk buy sebab dia boleh drop lagi kan. Dia boleh drop lagi. So, sekarang ni kita tunggu satu lagi candle. Tak buy limit siap-siap. Mantap. Tak ada SL Tak ada SL. Pada kapal-kapal kecil, don't try this at home. Tunggu confirmation satu lagi iaitu candlestick satu batang duduk dekat luar. Kita dah ada shadow. Lepas tu kita tunggu satu lagi candlestick yang duduk dekat luar. Then baru kita entry. Okay. Kalau nak entry sekarang pun boleh, tapi agak berisiko. So, nasihat saya jangan. Ni siapa conteng ni? Tapi sebenarnya geram-geram juga nak entry ni. Rem boy. Slow dia tarik dia. Dia dah buat bearish engulf. Dia dah buat bearish engulfing ni lah. Kan dia dah buat bearish engulfing tu. Dia buat SMD. Sekejap saya nak susun jahitan saya Betul ke tu? Kalau every 10 pip lepas tu 1784 sampai 1773 tu. Itu tujuan dia tu. Tapi kita letak 5 dulu. Kita letak 5 dulu, tengok apa jadi. Dia tu lagi kita tambah lagi lah. So pada yang kapal tak kuat, korang boleh cari exit point dekat bawah zone yang ini. Ni bawah zone ni. 1779 ke 1780 tak boleh.
1779 tu korang boleh letak korang punya stop loss. Buat zone yang bawah tu. Yang Ha. tengah tu. So kalau dia buat 2 shadow dekat situ, entry je terus. News ni tak di-pack kan? Kan? Hafiz, boleh je nak entry terus. Korang nak entry terus boleh, tak ada masalah. Sebab actually dia punya orang kata dia punya setup dah lengkap. Setup dah lengkap. Keempat-empat syarat dah lengkap. Candle lepas pukul 16, lepas tu ada candle yang terkeluar daripada DB, ada shadow yang panjang, RSI stochastic dah duduk kat bawah. So actually kalau Buy, korang nak entry pun boleh, tak ada masalah. Cuma buy, buy. Cuma pandai-pandailah manage risiko korang. Kita hantar askar satu 50 pips 1778 179. Jahit, jangan tak jahit. Okay dah. Kalau begini keadaannya, mungkin kalau dia sauk semua sekali mungkin tak sempat sampai 1773. So kalau dia bagi shadow dulu bawah tu, insyaAllah dia try lah. Yes. Walaupun kadang-kadang dia akan buat fake move, bukan fake move lah, saya panggil dia manipulation move dia kat bawah ni. Walaupun ada 2 shadow, kadang-kadang dia pantai juga. Tapi lepas tu dia akan naik. Ngam-ngam 10 layer. FM ni. Ni FM. Kalau dia sauk semua order kat bawah tu lah. Kalau tidak, $5 je lah kita malam ni. FM, Fullerton Market. Full margin. Apa? $5 satu malam. Okey lah. So kalau kita layer pada bawah tadi tu, cuma kita tak berani nak layer lah. Siapa yang berani layer pada bawah tadi, ada siapa yang order pick up 183 tadi tu? Alhamdulillah. Sekejap aja 60 pip dah terbang. Kan? So kita punya target kita tutup dekat 1794 ni tadi. 1794 kita punya TP. Alright. So okay. So dia tengah buat terjun balik pula semula, tapi apa belajar dari situ. Kita akan terus monitor kita punya trade call pada malam ini di dalam grup. Okey, pada yang belum berada dekat dalam grup saya, boleh follow link ni dan masuk ke dalam Telegram group. Saya akan update apa yang berlaku trade call kita pada malam ni dalam grup itu nanti, insya-Allah. So last call untuk pertanyaan dan sesi jawab soalan. Tiba-tiba seram pula. Okey, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita akhiri kita punya live trade pada malam ini setakat ini sahaja. InsyaAllah korang boleh join saya punya group itu, Tactical War Room tu, untuk saya update apa result ataupun apa hasil kita live trade pada malam ni lah. So nasihat saya pada yang kapal kecil, jangan layer macam saya buat. Sebab saya berbekalkan $129. So insyaAllah saya boleh survive. Melainkan kalau dia terus terjun nanti ambil semua saya punya PO. Okay? Terima kasih kepada yang hadir pada malam ini.
Jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Kalau diberi umur yang panjang, kesihatan yang berpanjangan, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih Hafiz Talaha, adalah orang yang selalu sentiasa mengikuti live chat setiap minggu. Terima kasih atas sokongan Hafiz. So jumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat malam. Assalamualaikum.